ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Memuji dan mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dah kembalikan kita ni dalam kepada asal. Dan masuk Islam dia kembali, Allah Ta'ala kembali kita kepada asas itu. Kembali kepada kita untuk memahami asas Islam. Bersama asas Islam yang diridai Allah Ta'ala. Islam ni banyak, 73 puak Islam. Satu puak lah yang diridai. 72 lagi itu Islam syaitan, Islam qalib. Dan kita kemudian rasa juga kita ni boleh baca, boleh pelajari dari ilmu kitab, yani batin Quran. Quran zahir dia hukum, zahir dia hukum, batin dia bawa ilmu atau hikmah, ilmu dan hikmah untuk mendapat kemenangan dalam hidup. Kita Bani Adam ni ada kemenangan dalam hidup tu bila kita boleh memahami alif lam mim. Kita ni berupaya untuk duduk dengar, boleh baca balik kita bahawa ada jaminan untuk kejayaan. Nah, sudah letakkan. Maka itulah bahawa ilmu kitab ini menjadi petunjuk kepada muttaqin, orang yang bekerja takwa. Nah, datang seorang lelaki yang baca kat atas kami, yaqusuna alaikum ayati. Saya sebagai seorang yang bangun untuk baca ayat, baca kitab ayat. Pemanis taqwa itulah akan jumpa orang yang belajar takwa, belajar takwa. Pemanis taqwa aslah, kena belajar takwa dan islah. Bila kita mula duduk, kita berupaya duduk mendengar ayat. Tuan-tuan juga duduk boleh merasai dan memahami bagaimana hati dan akal tuan-tuan dah masuk nur kitab yang tidak acak lagi, tidak ada acak dalam ilmu kitab, yang terus memberi petunjuk kepada muttaqin. Itu siapa yang dia berupaya untuk duduk mendengar pembacaan kembali kitab Allah, maka orang itu dah dikira orang yang mula bertakwa. Kembali takwa dan islah. Kerjaan Adam ni hidup dia menuntut belajar takwa dan islah. Waman ittaqa wa aslaha. Kita ni ada jamaah dan jamaah yang sah. Sah sebagai jamaah
sah sebagai jamaah yang ada hijrah dan jihad, yaitu ribat. Kita engage main siang malam jadi hari 2 hari 3 hari itu kita ada dalam ribat. Ribat sehari malam ni itu boleh selamatkan orang daripada mati kafir, mengubahkan kubur dia sendiri daripada lubang-lubang neraka, ubah jadi satu taman-taman surga malam saja. Bila kita kembali kepada asas Islam, asas lah ni orang dah lari ke habis di pejabat, jadi Islam pejabat. Islam asas ini dah ditinggal, dah berkurung-kurung. Orang tak tahu lagi daripada asas Islam tadi. Orang tahu Islam, asas dan usul Islam, usul dan ayat, usul dan alif lam. Alif lam mim. Alif itu adalah lafaz daripada nama tersebut, lafaz jalalah zati, zat Allah Subhanahu wa taala yang asas, yang ahadiyah, menurunkan tanzil, perintah dia tadi, al-amr, tanzil al-aziz al-rahim. Zat ahadiyah jadi yang sangat aziz, perkasa, rahim, sangat menyayangi, mengasihi dan mencemburui. Begitu. Orang bila kasih orang dia cemburu, kalau ada satu puak yang rosak, dia cemburu. Jadi kita kasih seorang, siapa nak usik, nak kacau, nak bagi menyakiti orang tu, kita cemburu kan. Itu ilmu kasih. Kasih Allah Ta'ala begitu. Bila orang jadi kelompok-kelompok jamaah mutahabin, tazawin, tajalisin, mutalaqin dalam rumah-rumah dia, sentiasa di rumah Allah Subhanahu wa taala, pergi balik juga balik rumah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu belajar dari kitab Allah. Ada satu orang yang duk cakap tentang kitab Allah, dengar yang itu dan mula memahami makna usul ayat-ayat. Jadi usul ataupun ilmu kitab dia akan membuatkan kita kepada kejayaan tadi. Alif lam. Jadi mereka yang dapat mendengar, pelajari bagi dia itu adalah sembelihan Allah Ta'ala kepada anak Adam. Itu kita disyukuri, jadi orang disyukur kat itu. Alhamdulillah lagi akram mengajar Quran. Jalan syukur yang ditunjuk, sifat syukur yang ditunjuk oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, itu Nabi SAW. Haruslah jalan syukur dia itu mengenal dan membaca ilmu kita. Zalika kitab Alif Lam Mim. Dan zat Allah Ta'ala yang maha agung, asa, perkasa dan sangat menyesihani, menurunkan perintah qaul, kalimah, makna kalimah, tanzil, penurunan itu melalui Jibril, malaikat, pukul kepada malaikat. Bawa turun kitab itu kepada semua.
Mim. Alif Lam Mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bagaimana manusia itu makin juga kita belajar takwa, belajar tauhid, belajar mahabbah, belajar untuk kita bangun menjadi orang yang muhabbah dan syukur. Kehidupan harian kita ini bangun kita untuk kita mengenal balik, kita ingat balik kepada ilmu kita. Jadi kalau kita ni beringat balik kepada Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tunjuk kepada mustaqim, orang yang mustaqim, orang yang takwa ada. Orang yang belajar takwa itu hanya mendengar kembali, membaca, ulangi kembali ayat Allah itu, jangan menjadi sumber petunjuk kepada orang yang bertakwa. Mana orang yang bertakwa yang kena baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Qad, Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab, tilka ayatul Quran mubin. Jadi peringkat pembelajaran kembali itu semelihat Allah. Jadi kita ni berupaya untuk mendengar dan merasai, kita boleh memahami mana dan mula turun dalam akal kita, dalam hati kita. Itulah sesuatu. Sebab zaman sekarang paling sedikit daripada anak Adam jadi turun untuk tersedia untuk mendengar kepada makna Al-Quran. Terlampau sedikit daripada sedikit. Jadi tuan-tuan, ini ada orang yang diberi sanggup duduk dengan mendapat akal sampai kepada akal dia, sampai kepada hati dia. Bila duduk istiqamah untuk mendengar pembacaan kitab Allah, dengar tuan-tuan semua saya baca, tuan-tuan bila dapat melihat pancaran nur Al-Quran dalam akal dan hati kita. Hatinya terpancar, kita melihat bagaimana nikmat Allah Ta'ala itu. Quran itu sebagai nikmat yang besar kepada kita, dan kita menikmati keistimewaan yang diberi kepada kita tadi. Diturunkan Quran, satu puak, satu umat yang diturunkan Al-Quran, banding dengan orang yang terdahulu di Malaysia itu diturunkan Mushaf, Taurat, Injil, Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kita belajar nak meneliti tentang bagaimana besarnya Allah Ta'ala Islam membelikan kita. Manusia lain tak ada. Maksudnya manusia lain dia nak cari celah mengambil wudu dah tak ada lah. Cuma ini wudu itu adalah pembukaan Allah Ta'ala untuk orang satu orang kembali kepada dia, kembali kepada. Tanpa wudu tak ada. Tanpa wudu adalah sesat. Kalau dia baca Quran, ngaji Quran, dia bersyarah Quran lagi, itu adalah sumber kesesatan. Waktu yang baca Quran ada kita, yang kita yang habis sesat, kita mahu dengar dia bukan? Dia di luar majlis forum perdana, jadi forum bukan majlis. Majlis itu memang nama majlis, tempat duduk. Majlis tempat duduk ataupun ketika duduk, isim zaman dan makan.
Mana ketika duduk kita ada menduduki majlis itu, baru majlis itu adalah majlis yang kemuliaan. Majlis dalam rumah Allah Ta'ala, dia bilang rumahku, mereka yang berkumpul di rumahku, dia tulis kitab Allah, membaca kitab-kitab aku. Bukan majlis berkumpul, lepas itu duduk dalam podium, dalam dewan Roman punya dewan kan, atau Caesar, Kaisar, majlis macam tu. Itu bukan majlis kemuliaan. Macam orang duduk macam-macam, YB duduk lah kan, YAB duduk, Menteri duduk. Itu tak ada kemuliaan langsungnya itu. Majlis itu semua tadi kalau bangun saja, yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Rezeki yang baik takkan keluar daripada situ. Rezeki yang baik keluar daripada al-jama'ah, hijrah, jihad, as-saman wa fa'. La khairu fil 'aish illa li muslimin wa 'alim natifin. Annakum fi zamani hadana. Itu adalah khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sentiasa dengar lagi. Tak putus-putus, soal tak putus. Wasiat Nabi SAW yang sangat besar, menjadi asas kepada manusia untuk hidup dalam kebaikan. Kalau tidak, manusia tak mendengar kembali yang itu, maka manusia itu hidup dalam keburukan semata-mata, hidup dalam jahil tabiat itu. Jahil, guna akal jahil. Tapi jahil di dunia ini adalah majlis dia, majlis su, panggil syaitan, panggil pencuri, penyamun, opak, ujub ria dan tidur. Majlis sombong, itu majlis itu adalah majlis yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Jadi manusia ini dia boleh mencapai kedudukan yang tinggi yang dipilih Allah Ta'ala. Itu adalah manusia itu kena balik ke masjid dalam lain. Kalau balik kita nak pergi ke bank, sampai bankrupt, bank boleh bankrupt. Mereka ada bankrupt baru, dia menghutang 3 trilion. Pokok yang buat cara hidup bagi orang lain RM1,000. Dia pun hutang 1,000 trilion, kotor trilion yen. Nah, buat terjangkit bersama hutang ya. Lain bermajlis masjid. Sebab kebaikan rezeki yang baik dari melalui masjid. Qul man harrama zinatallahi akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Ya Muhammad, beritahu kepada mereka, siapa yang nak pandaikan orang daripada duduk dalam masjid ini untuk mendapat rezeki yang Allah Ta'ala keluarkan kepada mereka itu melalui masjid. Wat tayyibati min ar-rizq, dan rezeki yang baik. Ya. Allah Ta'ala sembunyikan rezeki yang baik di dalam masjid, dalam majlis, dalam masjid. Majlis taqwa, majlis islah, 2 majlis. Satu majlis taqwa, satu islah. Dalam majlis masjid dia ada 2. Faman ittaqa wa aslah. Di situ orang itu
orang yang pergi masjid pelajari belajar wudu, kan penting sekali wudu hingga istiqamah dan kekal dalam wudu, kemudian bangun pula itu musaf tu kita ingat main-main, orang dunia ingat main-main apa. Kalau orang dunia lah juga ada tidak TV pasal borong video tunggu aku siap jaya dah pun tiga ada pasal borong lah aku dia kata abjaya pun dapat kalau dia nak tunggu tiga buku yang mari pukul 2 lu dia kebaik lah ikan yang elok-elok lu dia merah lah. Dia kena pergi pukul 2.30 berlawan begitu bukan itu orang dulu tunggu pasal kita yang ditunggu dalam majlis kemuliaan tak nampak sebab kita tak belajar saja melihat macam mana berjalan yang mulia, duduk yang mulia, pelajaran yang mulia, bersahabat, berkawan manusia dalam hidup ni beli yang mulia, tak belajar. Belajar yang kira belajar agama, belajar daripada asas itu, asas itu. Sebab tu kita boleh yang tuan-tuan boleh duduk ada bertahun-tahun duduk dengar saya berbaca Quran dan boleh tahan lama kan, bertahan dulu lagi ya, dah kena tangkap dan pun dah keluar dah untuk khabar sebagai ketua jalan sesat, jamaah sesat kan pun duduk lagi kan. Itu dah kemudian semua majlis kita ni kepada orang dunia dibagi majlis sesat, majlis sunnah dan sirah Nabi. Kita tak berzikir, kita ada berzikir ya, pokok tu dah berzikir. Zikir ni seolah satu mungkar yang berada padu ahli dunia tu. Mereka yang tadi ni balku sirun hayat dunia wa asal hayat dunia ahli jahil kan. Wa amma man tagha wa asal hayat dunia wa innal jahim hiya al-ma'wa. Orang yang duk melampau tagha ni dia keluar daripada sunnah dan keluar daripada syariat dan tariqah. Belajar agama tinggi sampai jadi profesor, doktor, tapi sunnah surah Nabi dia main-main begitu saja. Orang yang mendengar, belajar Quran hari ini itu dia tak boleh sampai kepada majlis yang tertinggi, majlis yang mereka itu duduk dengan khusyuk, dengan beradab, dengan penuh kasih Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang boleh duduk dengan kasih Allah, dapat kasih, mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Ta'ala sebab terbentuknya satu jamaah tadi. Jamaah yang hijrah dan jihad dengan dan fa'al. Pada saya tuan-tuan Rasulullah, perjuangan dulu dalam masjid 20 tahun tu, jamaah ini adalah hasil daripada saya duduk dalam masjid 20 tahun belum boleh sampai ke sini. Jadi langkah jihad tadi tunggang kebalik suhu ke ini kan, dia tanggung Quran tu, dia baca Quran, kemudian belajar orang yang dengar Quran, kemudian betul jemaah
Oh, tu dia, ya. Lepas ajar pula ilmu hijrah dan jihad. Ajar balik segala wasiat Nabi SAW. Qumtul amanallah an a'murakum bihi. 5 perkara yang aku diperintah oleh Rabb, oleh Tuhan aku. Sebagaimana perintah kul amara rabbi bil qist aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Lalu wasiat kepada Nabi, perintah kepada Nabi SAW itu macam mana Allah Ta'ala perintah kepada Yahya bin Zakaria. Bersama dengan Isa AS 5 perkara. Maka kita itu boleh mendengar balik bagaimana Rasulullah SAW menyebut 5 perkara yang sebagaimana disuruh perintah kepada Nabi Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Yahya. Ya Zakaria atau Pak bin anak bin Pak. Nah, itu mana nyawa tu? Dah, muka pun macam babu ni bukan? Cuma gigi tak ada. Kalau gigi ada, dia macam babu ni. Saya ni. Jadi macam bawa mereka lah. Sebab tu gigi kena cabut dulu kan. Kalau gigi ada cantik, gigi ada bersiul tak macam dah macam bawa mereka dah. Jadi kemuliaan kita dengan duduk mendengar ayat Allah, mendengar balik tuan-tuan. Peluang tuan-tuan untuk mendengar balik seorang lelaki yang membaca balik Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Orang nak baca makna kitab tu dah tak ada. Sekarang ni hari ni orang lain semua dah guru dah dengar. Tu guru yang tua-tua. Saya pun dah tua lah. Bulan itu bangun untuk baca balik. Jadi jemaah ini adalah hanya jemaah yang mempelajari balik kembali kitab Allah. Secara penuhan kitab, ilmu Allah Ta'ala. Jadi batin Quran itu adalah ilmu kitab lah. Ilmu kitab itu adalah batin Quran. Batin pertama lagi setelah dari satu batin dalam amal, dalam rahsia, dalam keajaiban, dalam proses itu sampai ke itu tujuh bab. Zahir dia adalah hukum. Quran ini zahir dia hukum. Nah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Itu adalah hukum. Kita nak fahamlah ni zahir Quran itu adalah hukum, batin Quran bermakna. Makna dia apa? Kerja buat, amal. Kerja buat adalah langkah kita. Dia kena ikut mana. Orang yang tahu boleh membaca dari kitab ayat mana. Boleh kita sampai dia. Sampai kejayaan. Hukum untuk mendapat kejayaan jadi. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu hukum. Kitab itu. Mana isi mana Al-Quran yang diturun tadi. Quranul Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Takkan dapat dicapai faham dan menjadi orang yang mutahharun. Pembacaan menunjukkan bahawa orang yang dapat kejayaan jadi siapa itu. Mula-mula di Quran yang ada memberi petunjuk. Ini kata siapa? Muttaqin. Muttaqin mana orang yang dah mujahadah dalam Allah Ta'ala dan istiqamah dalam amal.
terus menempuh kepayaan dan kesusahan, tapi tetap juga membaca kitab Allah, tak tinggal. Dalam fakir dan Quran ketika itu memberi petunjuk. Sebenarnya Quran yang memberi petunjuk apa tu? Jika mana berpetunjuk kepada orang yang baca tu, kepada orang baca yang mula memahami, belajar memahami, mana tu? Ilmu kita tadi adalah ilmu aman dan kerja dan petunjuk dan pengajaran dan kekuatan izzah tadi. Itu bagi tanggul turun kepada Allah Ta'ala yang dipukul dan dipakai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah, kelaku Muhammad, rangi akhlak yang sangat-sangat tinggi, akhlak yang agung ada pada Muhammad. Itu yang kita kena pelajari. Mana kita sekarang pelajari, bila kita mula mendengar mana Al-Quran tadi, kita dah mula mempelajari akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muttaqin jadi apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dan mana yakin. Iman dan yakin bil ghaib. Kitab yang lain yang ada tu Quran yang kita nampak bila baca itu sudah ada kertas Quran. Kitab ada lain itu di arah Rahman tu. Jadi mana orang yang beri ilmu kitab adalah orang yang خاص الله تعالى. أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. Jadi mahasiswa. Bila orang ini boleh baca balik ayat-ayat Al-Quran ini, baca balik sifat-sifat hukum tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia beriman dan yakin kepada ghaib, beriman dengan yakin Allah Taala, dengan ayat Allah Taala, dengan yakin dengan apa-apa yang Allah janjikan. Pasti berarti apa yang Allah janjikan. Itu maksud yakin ghaib. Yakin kepada malaikat-malaikatnya adalah makhluk yang mulia, dijadikan daripada nur. Dan satu makhluk yang lain pula yang dipenuhi iblis dan keturunan dia, itu dijadikan musuh. Jadi musuh kepada anak Adam. Atau kita kena yakin dengan itu. Sebenarnya yakin dengan ghaib. Fardu ghaibiyah. Jadi orang yang memahami dekat perjuangan az-zahir ni, fardu ghaib tak tahu, maka orang tu bukan ustaz ni, bukan alim lagi, masih banyak lagi bodoh. Bodoh sebab apa? Dia mengaji lama-lama duduk, kaitan duduk, sibuk berbuat dia tak sedar. Itu yang dia jadi pokok dengan sebab dia terkeluar daripada itu asal sesuatu dia terkeluar, dia main-main dengan wudu, dia main-main dengan majlis, muzakarah khalaful salawat, lepas semayang tu muzakarah tak ada, lepas semayang tadi buat seminar, forum berdalam. Kita pergi kepada majlis dia turun kitab Allah, muzakarah kitab Allah, khalaful salawat, duduk khusyuk semua tu. Jadi kalau kita buat ayat tak apalah, kita dengan khusyuk dengan hubbul akhirah, dengan kita ni, dengan ada hati kita yakin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, dengan khusyuk mereka meyakini mereka ni akan bertemu Tuhan mereka. Itu lebih khusyuk. Ilmu khusyuk min asas ialah alladzina yadhunnuna wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yang yakin dengan akhirat
mereka yakin tepat bahawa besok mereka ini akan lihat sampai kepada mahsyar dan dikumpul dan akan disoal tentang kehidupan di dunia. Penyoalnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya. Dihadapkan depan dengan dia berhadapan dengan an-nar atau jannah. Akhirnya kita ini akan pergi kepada, kalau tidak pergi ke jannah, tentu dah akan pergi jahil. Innahum nasaru jahil, mereka ini akan sampai kepada jahil. Kalla badwana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Hati mereka itu bekarat, bekar hati mereka itu dengan dosa, dengan syirik dan kufur yang dihari-hari sehingga menjadi keras tutup hati mereka, dan mereka kehidupan mereka itu kehidupan binatang bahimah atau binatang buat, bahimiyah, sab'iyah. Itulah kehidupan jahil. Jadi apabila orang itu diberi dari Quran, akan hilanglah makna, akan dapat memahami makna begitu. So, orang itu terus sudah meninggalkan kebukaan. Nah, Al-Jumil bil ghaib wa yuqimus shalah, dan tegak sembahyang, tak main-main sembahyang. Itulah orang muttaqin. Orang tak main sembahyang, mana dia jaga suruh sembahyang. Dia dekat dengan suruh sembahyang, dia dah dapat kealan daripada langit. Dekat sembahyang, itu malaikatnya tu. Malaikat yang berkawan kita, dia akan tegur kita, banyak kepada kita. Jangan lupa dia pening. Kalau berkawan dengan malaikat, ada dekat ni, kita banyak bermustaqim. Kemudian kalau kepada fujar, orang Islam juga jadi fadil, kehidupan syaitaniyah tadi. Syaitan akan sehingga dia pergi kepada syahwat dan hawa. Sebab kehidupan orang yang tak baca Quran. Kehidupan itu adalah kehidupan yang bertabur syahwat wal hawa, ya'budun al hawa, menyembah hawa, menyembah syaitan. Itu orang yang bergerak. Dia dia itu. Kalau tak boleh, tak ada dia berhenti, dia boleh curi. Dia boleh curi bahawa dia benda mak dia pergi jual. Kalau mak dia minta mak tak bagi, dia akan ambil perang dan nak kerat pada mak dia. Itu dah sembah syaitan ni. Syaitan dia bisik dia, dia labir ni. Tak. Itu hapunya aku. Jadi orang yang bisa gerak, itu orang yang menyembah syaitan. Sebab orang itu akan melakukan dari keganasan kalau dia tak dapat apa yang disidai itu, apa yang hawa dia tubuh. Hawa itu syaitan kan? Ya'budun al-jinn, syaitan. La ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Orang yang minum arak, mabuk benda yang khayal itu sembah syaitan tadi. Dengan lagu tadi, dengan khayal itu sembah syaitan. Rambani dan menyanyi, itu pun sembah syaitan. Kita dah bodoh tadi, kita nyanyi itu sunnah Nabi kita menyanyi. Dipuji Nabi dan selawat Nabi yang menjumpai. Itu syaitan. Tapi kita tak tahu, tak pelajari sunnah Nabi kan. Nabi SAW kita tak pelajari, belajar tak baik. Jadi belajar kita nak memuaskan syahwat, nak menyembah hawa, nak menjadi hamba kepada hawa. Apa itu menistaqaza ilahu hawa wa dhallahu Allahu ala ilmi. Tak tengok agama Nabi yang boleh tengok dah.
Orang sembah awak ni Nabi orang tengok. Orang tak boleh nampak. Kan? Orang yang mengambil awak sebab mana awak cerita-cerita ada tu, dia punya embedded kan, turun amal itu nak jadi yang terbesar, yang teragung. Nah, jadi apa lah? Dia cakap jadi presiden itu tak ada dia jadi presiden Asia, dia presiden presiden Asia tu tak cukup lagi. Dia kena jadi presiden belah Eropah pula tak cukup lagi. Tak, lama-lama dia jadi presiden dalam kubur. Dia tahu lah. Kerana dia tak mengaku dah presiden lah. Sebab apa yang berlaku dia dibuat di dunia dengan Hawa, sembaca Hawa tu, semua dia dalam kubur. Dia masuk dalam kubur, dia nampak dah apa yang rekod-rekod yang dia buat di dunia. Jalan-jalan dia marah dengan sombong terkebur, dia dengan harta benda banyak, dia sombong dalam dunia yang pelaku itu, semua dicatat. Dan semua itu dalam seperti dalam kubur. Ada kubur sendiri bila amal bermautu yang itu khabar. Itu Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali membuat daripada Nabi itu. Seperti itu ada kubur itu seperti sendiri amal, seperti amal. Mati saja tak dapat berita apa yang mana apa yang kita dibuat pelaku syaitaniat di dunia, kehidupan syaitaniat siang dan malam, kehidupan kufur, nifaq, syirik, semua dalam kubur. Jadi itu berita lain. Jadi selain beriman dengan ghaib itu, yang beriman bukan bernikah beriman, yakin. Nah. Dan sentiasa menjaga salat. Yang itu yang umat akhir zaman yang Allah Ta'ala ajak generasi akhir zaman yang khalqun adha'u salat, generasi yang bermain-main dengan salat. Semayang pun tak perlu. Jadi orang yang menjaga semayang dan orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang kami beri kepada dia infak. Oh, infak itu juga infak dari perintah. Macam mana perintah semayang itu, akhir usul infak pun perintah gitu. Siapa yang tak infak tadi, maka orang itu habis sekian dia. Ya. Jadi ini ciri-ciri dan sifat-sifat hukum kepada mereka yang akan dapat berbeza. Sebab zahir Quran dihukum, batin dia tu ilmu kitab itu ilmu usulah yang kita kena belajar. Siapa yang dapat mata dia untuk mempelajari itu memahami lah. Kalau tuan-tuan boleh memahami apa yang saya bercakap, maka tuan-tuan dah terpilih untuk menjadi orang ahli ilmu. Pun tentang kitab, tentang ayat-ayat Quran dan hadis. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman bima unzila ilaika, apa yang diturunkan. Beriman dan dengan tasdid sekali, bukan tak beriman. Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman dan tasdid. Tahqiq lagi lah. Jadi itu 3 lapis. Tasbih mana kita, apa yang kita dengar, kita cuba buat. Itu jenis tasbih. Lakukan. Sifat-sifat.
suruh rokok, suruh sibuk. Jadi kita hakim lagi pula, kita pelajari lagi mana dalam rokok nama alam sujud itu supaya kita terus istiqamah. Sudah satu. Dan kita sohbah, jadi kita kekal dalam sohbah. Ilmu sohbah ini adalah ilmu agama, sunnah Nabi SAW. Sohbah. Dah orang tak tahu kata ilmu Nabi duduk masjid, ilmu sohbah itu tak tahu dah. Kalau jemaah jadi tak tahu ilmu sahabat, jadi tak belajar ilmu sahabat itu, maka jemaah itu lebih jemaah syaitaniyat. Syaitan dan jemaah. Qarin minyak jemaah. Akhir zaman ni jemaah banyak. Sal kasih suku. Ijtima' tabligh punya sah tu. Berapa banyak? Tukang mukabir menjadi 2,000. Tu kita tengok. Lebih kurang juga dengan buat Syiah semayang. Dia apa nak buat berenang juga dengan Syiah dia. Dia bersemayang dalam tahun itu, kalau kumpul itu 3 juta. Buat tabligh buat pun 3 juta. Sah banyak kan? 3 juta orang ni mana banyak sah. Tetapi kulubum mutabadil, hati semua bersih. Itu alamat kiamat. Ijtima' tabligh itu alamat kiamat. Kalau kita mengaji balik hadis Nabi, mengaji balik Quran, jamaah kasih kulubum mutabadil. Itu adalah asyarat as-sa'ah yang berapa atau antara 28. Ditakallama as-subyan 'ala al-mimbar. Budak-budak bercakap di mimbar. Itu macam perempuan berbicara hadis-hadis Nabi di khalaman. Itu alamat kiamat. Asyarat as-sa'ah. Akhir yang datang Nabi perempuan, dan perempuan tadi tinggi dia ratus depa. Dalam ada ular kuning, dan ular kuningnya lah yang tertutup kepada kuat besar dan doktor tadi, doktor Wabi ini, kuat Salafin ini. Saya dah nampak dalam kuat ni buat ahli jahil. Kuat ni memang dia tetap ada ahli jahil. Siapa yang kekal dalam ajaran Wahabi, dia dari i'tiqad orang Wahabi, akidah dia. Siapa yang pandai cakap sedap, itu Wahabi kan, pandai cakap. Orang yang ikut sunnah Nabi tak ada, dia punya masjid punya. Nak island sebab tidak. Kalau boleh siapa tak tahu kita begitu. Baju di masjid, tidur di masjid, jawab bin malam. Waktu orang tak tengok, orang tak tahu, kita beri. Kita lawan gitu. Puan-puan Wahabi, puan-puan syaitan ni, dia tak ada, dia lawan show. Siapa yang kata show hebat? Lihat, yura'un an-nas. Jadi kita tengok ke depan. Karena itu yang diikat dulu bidih. Itu hukum orang yang membujak agama itu dia. Lebih ada orang yatim. Kita ni anak yatim. Orang belajar iman dan masih macam anak yatim, tak dapat. Dia boleh dihina oleh kita. Ya, itu masjid tu. Dulu mula-mula tabligh yang pasal tabligh betul, saya masalah tabligh. Dalam masjid, hina lebih kita daripada anjing. Kalau anjing tadi depan dia anjing gila, anjing korak berlalu kan. Anjing dia lebih mulia daripada kita dalam masjid. Ini adalah kelakuan ahli dunia. Wa amma man tawa wa asal hayat ad-dunya fa al jahim hiya al-ma'wa. Ini perangai orang dalam jahil. Wa yang tawa mana melampau. Tawa yaqul melampau.
Tahu tu syaitan dia buat dia hidup dia sombong dia orang tu dah jadi penyembah syaitan. Dan alam ahad ila dia berkata la ta'budu anak Adam dah mudah janji dulu lah turut jangan sembah syaitan, sembah aku boleh. Itu. Jadi sekarang dalam dunia semua jadi penyembah syaitan. Orang Islam dia penyembah syaitan, dia tengok depan televisi dan laptop kosong dia sampai tak tidur, itu sembah syaitan. Dia dengar lagu, dia sembah syaitan. Dia dengar televisi, sembah syaitan tu. Jadi penyakit akhir zaman tadi. Dia dengar lagu, itu syaitan dia. Sebab tu kita, anak bini kita lagi duduk syok dengan lagu, kita kena suruh dia bertobat. Itu yang paling bela. Tengok balik rumah tadi. Bila dengar lagu hari raya, dia apa balik? Dia tak. Ada lagi anak kita. Tak. Mereka hafal Quran. Sembilan. Dia dengar lagu-lagu syaitan dia tak. Beritahu kata syaitan jangan dia dengar. Lebih baik dikuangkan timah yang mendidih dalam telinga daripada dengar benda lagu-lagu itu. Sebab dengar lagu itu dosa sangat besar. Satu kalimah yang masuk dalam telinga itu macam kamu tuang ni timah yang mendidih dalam telinga. Sanggup boleh tahan tuang melidah. Kalau sampai kami melihat azab tadi, azab kita dengar lagu satu kalimah tu, kata lagu. Kalau buat azab tu dah mari depan dah. Orang tu sanggup lagi dituangkan timah yang mendidih ini daripada nak dengar lagu. Itu hanya menjadi amal biasa lagi. Main-main kan. Baca lama-lama sembahyang pun main-main. Perangai itu kita tengok. Anak bini kita masih dalam jahil. Ya. Dia panggil yang lain lagi juga. Buat. Jadi. Wailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'ruf. Wailul lil musallin alladzina hum عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون شوف betul شوف riak belanja untuk riak. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان قرينا فساء قرينا. Kita jadi kawan bersyaitan tak boleh. Bangun dan belanja untuk riak. Kalau orang tu tak pernah masuk masjid, tak pernah belajar iman, tak pernah duduk berwudu dan jaga stop dalam masjid sehingga kita belajar iman dan iman pada beriman dengan Allah dan hari kemudian mana kena duduk dalam stop dalam masjid tu malam demi malam makan di sisi masjid tu bertahun-tahun bahawa orang tu dipanggil orang yang beriman dengan Allah. Orang yang bila ada yang itu dia belajar apa? Sebab dia jadi rijal Allah Ta'ala yang boleh mengeluarkan rezeki yang baik bagi kepada makhluk ini. Orang dalam masjid, rahsia dalam masjid tadi. Sebab Allah Ta'ala tak di situ. Cuma nak cari benda-benda ini paling kul man harama zinatullahi akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq. Beritahu ya Muhammad, tanya daripada siapa yang pandai haram ni? Perhiasan Allah dibina bagi kepada anak Adam supaya anak Adam dia diri dengan perangai akhlak-akhlak Rasul dan akhlak Allah Ta'ala tu dalam masjid. Bila dah dapat akhlak tadi nak keluar di dunia, keluar pergi tak apa, tidak ada, tidak mengkolak lagi dia. Sanari Allah dia kata kalau manusia yang di atas tariqah kami, surat kami,
Tidak ada madarat kepada walaupun dia memiliki timur dan barat. Mana orang yang ada tarikhah dan ada bawah pengajian sunan Ahlul Bait itu. Asas menjadi asas. Asas Islam adalah kasih sahabat dan kasih Ahlul Bait. Kalau kita berada atas agama sahabat dan agama Ahlul Bait, agama Ali radhiyallahu anhu ataupun anak-anak cucu Ali, Hasan dan Husain, Hasani dan Husain, itu ulama kita yang banyak tu. Imam-imam, saya tunggu imam yang banyak tu. Semua Hasani atau Husain yang berdiri di situ kan. Berdiri yang ulama tu, Quraisy, bangsa Quraisy, bangsa Nabi juga. Syekh Akbar, dia Quraisy, bangsa Nabi, bangsa Quraisy, satu bangsa adalah. Maka diberikan ilmu mungkin. Hal yang lain semua Ahlul Bait Rasul. Abdul Qadir Jaili, Ahlul Bait. Semua Ahlul Bait. Jadi itu memang siapa yang berbolak dalam tarikhah itu, maka orang itu dia ada timur dan barat pun mesti membeli lebih kelebihan lagi apa semua. Dia akan belanja dengan perintah. Dia tak akan belanja dengan riak. Orang riak ni orang tak pernah masuk masjid. Masuk masjid menjadi tak boleh pakai. Orang yang tak pernah duduk belajar di masjid tu, belajar iman dan yakin di masjid. Itu yang kita dulu jemaah ni bagaimana benar betul juga cepat. Kalau saya tu saya boleh cakap balik korek balik daripada ayat Allah Ta'ala sebagai tempat dengar. Kalau tidak siapa nak korek lah, siapa tak ada orang contoh, siapa pun tak ada peluang lah nak dengar tu mana alif lam mim tu, tak ada. Saya isyarat daripada Nabi SAW tu, saya bangun balik bercakap dengan ilmu daripada Nabi SAW. Apa jadi pun bangun bercakap, wasiat aku. Nah, terus kamu bangun dan baca wasiat aku, ingat kepada orang manusia, kepada ulama ke fuqaha ke maulana, manusia yang pandai dalam dunia ni, baca pada wasiat aku, ambil penting. Khutbah aku dengan baca sampai begitu. Anak kena keluar dari manusia, jumpa semua segala orang pandai-pandai. Itu sudah jadi storyteller ya. Yang boleh sesat ni pasal apa? Dia lupa khutbah Nabi dan wasiat Nabi. Tu tengok-tengok mengaji-ngaji. Tinggal ada wasiat Nabi. Wasiat Allah Ta'ala dia tinggal, memang tinggal lah. Wasiat Nabi tu tak tahu dah. Oh ni wasiat. Kita baca boleh wasiat Rasul kata, oh dia tengok dia. Oh ada wasiat Nabi. Itu siapa dia? Itu Syekh Maulana. Maulana yang belajar di Keling semua menserangi macam tu. Tak. Itu yang saya marah sangat buat ni, semua puak ni semua. Bangun balik belajar lagi, belajar tawaduk sikit balik. Kita orang tutuh ahli Quran ni sudah belajar tawaduk ni, medunya. Jangan jadi kita lagi banyak urus. Lah ni aku lah berjadi. Dia. Hadis betul. Dan terang Allah ni jadi wahabi, jadi kepala wahabi dia. Kalau dulu kita tak sebut lagi, kita melampau mula ni. Anak murid dianggap dia menjadi. Nah, sebenarnya nama dia kan. Kalau kita ni patutnya, kita ni cerita tentang kemuliaan Nabi, sifat-sifat Nabi dan akhlak. Kita boleh ke situ. Saya ada teguran dulu. Cerita tentang izzah Nabi SAW tu. Duk cerita hadis-hadis dia tu. Tak payah dia cerita hadis, banyak-banyak hadis. Cerita tentang sifat dan akhlak Nabi, Al-Quran. Mana kena baca Al-Quran tadi? Ini akhlak Nabi, ini akhlak Nabi. Ini dah Nabi dengan wasiat yang ini. Ada tengah wasiat Nabi wasiat macam
Macam singa hari bangun. Itu lagi berbeza. Takut lagi. Tapi orang yang mengajar lagi. Kesian orang mengajar hadis-hadis. Jadi wahabi. Tak ada jatah mengajar lagi. Kita mengajar pada ma'rifah hadis. Dengan dia habis tu nanti habis aja. Dia satu lagi satu peringkat yang di ma'rifah. Dia mengajar ilmu ya. Dia dengar ilmu. Ya Allah. Kalau ada nana. Buka Bukhari. 10 tahun. 10 kali ulang. Ada. Balik jadi Maulana besar kan. Jadi kata dia Maulana besar kan. Jadi dia jadi pelajar. Dia best student kan. Balik sini dia jadi besar macam Maulana. Itulah. Sangai. Pokok yang tinggi. Mengaji Darul Ulum. Semua Darul Ulum boleh saya tengok semua. Jadi wahabi dia. Kena bertobat dia. Kena mengaji lagi. Kalau dia tak bertobat, dia akan berjahil dengan syaitan. Semua Darul Ulum. Itu yang payah saya lakukan. Dia kena inabah balik. Nah, dari itu kena buat apa? Inabah. Ani ibu dah rabbikum waslimu. Belajar lain. Belajar Islam lain. Belajar wudu lain. Belajar salat lain. Belajar tawaduk lain. Semua ini buat mengaji Darul Ulum. Dia tak belajar tawaduk. Dia belajar sokong. Gabur dia. Ini hebat. Oh, hebat. Itu ada Iblis, syaitan duduk dia. Syaitan karim tu. Duduk dah. Oh, kamu dah syak. Kamu ni bacaan tu. Maulana kering semua duduk. Semua kalah daripada kamu. Dah. Perasaan tu duduk tanggung awal lagi. Perasaan terabur. Dia belajar dia perangai Iblis sekarang. Akan jadi Wahabi, jadi Salafiyah, jadi Khawarij, bukan nak jadi Cina. Tarekat ni tak ada lah, buang tempat lah. Tarekat ni pun dapat imam dulu ni, buat ni semua masuk tarekat. Tarekat ni buat sufi ni tak boleh pakai. Jadi Wahabi. Siapa yang tak belajar tarikah, masuk syariat, tarikah. Syariat berwajib. Tegakkan syariat berwajib. Tarikah berwajib. Belajar hakikah lagi wajib. Ma'rifah lagi wajib. 4 kali ganda wajib. Saya ingat sufi dia. Asal nak jadi sufi, jadi sufi lah. Itu buat tabligh profesor dan ini profesor doktor di India ni semua begitu. Saya pergi duduk dengan macam ini. Ya Syekh Sufi tabligh. And when you go to hell, you are tabligh tu. For the killing madrasah, you are professor. You bring people to hell. The action you are right, you are tabligh then. Because kepada kita, you stay in masjid because you are Sufi-istan. I'm going to make Sufi minister and everything. And if you want to go to hell, you can go to hell. You want to go to hell, ulama tu. Saya keliling dengan profesor, doktor keliling tabligh. Dia try dengan dia punya prof, dia punya degree, doktor. Lama lah 50 tahun dah saya berperang dengan buku ni lah. Kita nak ajak orang daripada tawaduk dan sunnah Nabi kan. Belajar sunnah. You go radio Sweden. Itu semua doktor profesor di India dan tabligh itu semua pandai itu. Syaitan punya pandai. Dah. Saya lama dengan tabligh. Dah. Saya habis pandai orang. Jadi saya belajar sunnah Nabi dalam tabligh dia. Tak. Di Jumudi. Syair. Itu semua belajar tu. Jadi tahu mana yang susah, mana yang
Itu adalah Nurul Quran. Tak lain adalah petunjuk Al-Quran bila kita baca. Al-Quran itu kan zahir. Belajar, kita baca ma'rifah ni, kita baca ayat ni sama dia. Dia tanya dulu. Ini benar ni. Filem tu ni orang panggil gini. Orang ni. Kadang-kadang itu tunjuk orang itu je. Dia tak boleh nampak juga. Kalau dia nampak, dia tak boleh agak dia dalam hati dia. Kita share. Dia menunjukkan. Pakai ilmu. Pada aku merupakan nujum Quran. Kalau wakiah aku seorang nujum. Quran yang nujum itu. Orang lalu. Kita nujum. Tidur di dalam ayat mana. Mari dan malaikat kira min barah itu. Dia tu lagu ayat tu. Itu waqnahum rasulul jahil tu. Rupanya dia pergi jahil. Malaikat kata begitu. Nah, kata baqala ala kulli ma kana yasun. Innahum rasulul jahil. Itu yang saya diskusi. Itulah makna. وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى akan diperlihatkan jahim dan bunyi jahim bagi siapa yang belum melihat. Orang yang belum melihat itu adalah Nabi SAW. Dan kita yang turut sunnah Nabi dan karya siapa yang sempurna turut sunnah Nabi dalam pembacaan itu, dia akan dapat melihat apa yang berlaku dalam jahim. Orang jahil itu Bambaman tara wa atur hayat dunia. Orang yang melampau di dunia, sombong kehidupan di dunia. Wa atur hayat dunia, dan lebih dunia, lebih pada lahun wa la'ibun wa zinatun tafa'akur. Itu dunia kan, dunia yang tercela kan. Dia tak ke depan. Wa atur hayat dunia, dan melebihkan. Bal tu'siruna hayat dunia lah. Dan tasbih. Sebab itu surah tasbih, surah tasbih, surah mujahadah, mujahadah nafs. Kalau tuan-tuan baca dan mengajar surah tasbih, sebab kita dapat pandai dan bijak dalam menjalankan mujahadah nafs kita. Dan pada amal tazakka wa zakara rabbi wa shalla bal tu'sirul hayat dunya. Itu panggil orang dalam jahil. Sebab kita nak suruh orang tu untuk mudah nafsu, kena suruh tasbih di muharram ala seperti sekarang bulan-bulan bertahun dulu baru otak dia nak bersih, hati nak bersih, akal nak bersih, baru nak keluar penyakit-penyakit tu. Lagi kita tasbih, lagi kita tak duduk tasbih di tangan, terus lagi tu lagi la ilaha illallah Allahu akbar. Betul-betul dengan khusyuk lah. Dengan tasbihna Rabbih angka. Kalau kita bila kita beli ni, dia ada satu juga. Habis. Ku dah habis dah tasbih. Itu tasbih. Macam orang tasbih dia pisau. Dia punya akal dia boleh tahan 4 bulan ni. Paling tinggi 6 bulan boleh duduk, asal boleh duduk. Lepas tu dia bilang hari nak balik. Maka Maulana yang pergi akhir wujud tahun tu, balik-balik dia masyhur di kita. Saya sudah tahu itu. Nak dapat yang menjadi keras 2 tahun ni, dia kena 27 tahun baru boleh. Dia pokok kan. Dia dah besar banyak dah. Lama dah bawa dalam tu teras. Jangan menjadi teras jadi tahun. Dalam pokok toge kan. Pokok toge tu besar. Itu bukan lagi. Pokok toge 3 hari tu. Dia bila 3 hari dia masuk dalam belanga. Dia mudah dia apa tak boleh. Yang sulit talim ni. Lawan yang baru-baru dalam mujahadah. Ya. Orang yang boleh mujahadah dalam tabligh ni saya ya. Dan juga bersama dengan orang yang mujahadah tabligh sampai 7
Yang biasa jadi amir saya tu, dia keluar tabligh tu, 17 tahun. Saya jadi makmud tu. Maulana yang keluar tu, yang dulu tu, semua keluar 3 tahun tu. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Saya tanya, turun sikit-sikit. Jadi cukup 7 tahun. Cuma yang tabligh lah. Kerja senang. Jadi berapa banyak sampai 2 tahun saya berkata sekali. Dia biasa waktu bertanya saya, kita pilih. Saya kata, 5 tahun atau 7 tahun. Apa pula? Begitu tahun ni, 5 tahun 7 tahun. Nama baik, management macam semua ni dalam lupa aku ni 2 tahun ni. Dia aku ni baik dua ni. Itulah perangai mereka yang keluar daripada sunnah dan sunnah. Jadi orang yang mengaji macam tu kena bertobat, kena balik, kena inabah balik, mai duduk balik asas dalam asas masjid, pelajari balik, cari orang yang boleh mengajar ilmu kitab balik. Jangan malu kepada kita baca sendiri. Kalau kita baca sendiri macam dulu kita baca. Dia kena mengaji orang yang tahu dah ilmu kitab. Kawan-kawan dia kena mengaji orang yang tahu baca. Kaf ayat Sad, ini dia. Alif Lam Mim Sad, ini dia. Sebab tu saya kata puak ni semua ni tak boleh lari ke lain. Sebab orang yang mengajar ini semua dah meninggal dah. Saya dalam dunia ni, saya yang tinggal seorang tu. Kotak-kotak lah. Dalam dunia ni dia kena mari. Dia masa di India kan, semua kena mengaji cari ilmu orang yang ilmu kitab, orang yang boleh belajar Alif Lam Mim tu. Saya cakap begitu ni saya besar lah. Kena begitu. Sebab saya tengok geng saya yang banyak ilmu kitab, geng tu petapa, geng tu tidur bawah aras tu, tak ada lah. Kita dulu mata dulu mengaji mahrifah dulu. Kita tutup mata ya dulu di aras lah. Dah. Qalbul mu'min bada tahta al-arsh. Hati orang mukmin tu dia bermalam di bawah aras Rahman. Itu kita mengaji mahrifah dulu. Ya, yang juga ada lah mak tu. Ada 500 orang. Kita tengok situ ada dia. Jadi habislah tu. Itulah. Jadi ni nak cerita sekali-sekali kena cerita juga. Bukanlah tarik orang tu untuk menjadi, tapi kena ikut-ikut kena menjadi macam itu. Itulah kena cari. Kita kena cari. Saya macam saya cari, pelajari orang dulu, cari alal haq dulu. Begitu. Saya kena cari orang yang boleh mengajar. Orang yang boleh mengajar saya ilmu kitab, orang yang saya dulu nak duduk nak sahabat cari dia 2-3 hari, 2 hari, 2 hari saya kena begitu. Dia mana, dia berarti mana duk ajar balik ilmu syukur Sayyidina Hasan tadi. Makna kepada syukur Sayyidina Hasan. Alhamdulillah ya Islam. Alhamdulillah dia akramna bil Quran. Kita bukan beliau orang yang berbudi Quran beliau. Kita ikut beliau ni. Belajar mahirkan diri dengan ayat Allah. Dia begitu. Dah jadi wajib belajar untuk memahirkan ayat itu. Bukan juga. Apa kerja ada apa kerja yang ini. Ini 20 tahun ni. Waktu tu galah dek. Mula yang galah dek besar ni dalam Malaysia ni saya ya. Galah dek besar. Dek dia dah semua dah tidak dah semua macam kitab ada itu. Datuk lama mula dah galah dek lah. Dari tahun 82 kita pergi Eropah yang saya tengok kuat ni.
Mudah-mudahan dia pakai berjalan macam popok kambing kan berjalan dia kita Malaysia tu kan dia bentuk berjalan dia. Nah, saya dengan ledek dah, saya tahun 85 dah otak juga lah dengan ledek bawa 4-wheel drive. Saya dah belajar habis dah, cuma helikopter yang tak boleh bawa. Itu kalau ada pun kita boleh pandai. 10 minit tengok ya boleh bawa. Nah, tujuh pagi pun boleh bawa. Pagi menurun kan, ilmu menurun kan. Kita menurun harga itu. Hop lah. Kalau tak ada orang boleh bawa, dia boleh bawa macam masa. Tujuh pagi dia boleh bawa. Kalau saya dah kenal, semua dah pencan boleh juga bawa. Kemalah budak-budak ada autopilot lah. Budak yang autopilot. Petik sana, petik sini, lepas tu kita duduk. Lagi mudah. Bukan besar lagi. Besar dia action. Benda-benda dunia yang kita boleh belajar sambil berak. Dia berak. Mula-mula dia berak, dia berak. Dah berak, dah habis bahasa ilmu tu dah berak. Ilmu lahun walaibun zinatul tafaqur itu habis. Nah, ilmu mujahadah, ilmu hijrah jihad, ilmu jamaah, ilmu dengar dan faham bagi ilmu kita dan harta benda yang kita ada lagi. Itu ilmu takwa itu. Sepanjang umur hidup. Harta benda yang ada belanja. Belanja untuk kita, belanja keperluan, yang lain belanja untuk kita, boleh dah sampai ke mana. Sebab tuan-tuan sampai kepada majlis ni. Begitu. Kalau sampai majlis macam ni, kita belajar lah. Bukan negeri saya lah, bukan saya. Kalau saya, bukan saya disuruh banggul lah. Kita kena cari orang yang boleh mengajarkan. Alif lam mim zalika al-kitab la موضوع تفسير يعني يثبت الإسلام والله أعلم بمراده. Allah Ta'ala yang tahu kena. Itu kalau pakai itu dia belajar tafsir. Dia balik sini dia kata dia jadi tubuh. Tubuh kena baca ilmu huruf, kena tahu ilmu 28 huruf, dia kena tahu setiap huruf apa makna, apa kerja, apa buat dia. Boleh panggil alim bil-Quran, alim bi ayatillah. Itu kena orang itu. Kita orang beri dalam surah ayat dia. Lepas kita mati kita. Akhirat nanti dipakai sebagai ulama muslimin. Saya garanti tuan-tuan ni. Tuan-tuan belajar faham ayat, beberapa ayat. Lepas itu dah tak dapat belajar, mati kan. Maka tuan-tuan akan dapat bangkitlah yang atau masuk kubur saja. Israfil dia akan pergi dan cap tiga puluh Quran tu di dayu. Sudah Israfil kan. Bang dua kubur dah. Semua ingat Quran. Dan kita menjadi masabih. Maka petunjuk hari kiamat nanti. Dia macam mana kita yang jadi ulama muslimin di akhirat di dunia hidup belajar ayat Allah Ta'ala dengan azamnya terus belajar ayat itu. Berapa ayat yang kita dapat baki tadi ni kita belum dapat lagi. Kita masuk dalam kuburnya malaikat Israfil mari dengan mana dengan apa tu. Nah, jadi dalam Tariqah Tijani Ibrahim Niyas kan, ulama-ulama dan dia tu satu yang berlaku pada karamah dia tadi, satu orang baru masuk Islam. Ibrahim Niyas duduk di airport, dia duduk kerja airport. Orang airport kata di khidmat lah cikgu kau tu, dia kau dah masuk Islam. Nah, dia pergi jabatan.
Jabat salam dengan Ibrahim Nias tadi. Pegang jabat salam dia. Habis jabat salam dia dah bangun, boleh bercakap Arab, boleh baca kitab, boleh hafal Al-Quran terus. Itu karamah Allah. Di dunia lagi itu sifat Israfiliyah. Malaikat Israfil, malaikat Mikael, Jibril Mikael, Israfil. Di dunia kalau kita untung kita juga bukan lagi di akan kita dalam tubuh, tapi kalau kita kekal dalam tak dulu segala halangan yang apa pada kita nak duduk pelajari ayat Allah Ta'ala terus kita akan dimatikan. Itu dalam terakhir kita Tijani orang tu di salam dan nak khidmat saja salam satu minit dia pegang salam dia lepas salam tu semua dah Quran dah ada Allah Ta'ala dia dah jadi orang buat duduk berribu-ribu puluh-ribu bila meninggal lah Afrika dia dibawa orang yang turut tarikah ini puluh-ribu. Itu karamah di dunia, karamah untuk Quran kita sebagai hafiz di dunia di dalam Tijani itu dulu begitu. Berapa banyak orang yang jahil itu atau apa semua itu beramal karamah aja. Dah, kalau dah buka terus buka daripada Arab ke berapa semua ingat satu second itu banyak belah dan Inhal ya Ta'ala Ahmad Syamsan Bahir Ahmad Syamsan saya dan kasih kita kita sendiri dapat main dengan Tuhan. Jadi saya juga mesti mengenal apa yang saya cakap saya yang dulu saya dengar dengan main-main dengan Allah. Dari doa yang mengajar وكل ما ضيعت من حسن وتنسيك كل كل ما استغفر كثير من الحال Allah Ta'ala kita detik tu sebab Allah Ta'ala bagi nikmat kita detik. Kita tengok detik mana yang Tuhan tahu nikmat kita, nikmat aman, nikmat kenyang. Tahun-tahun kita kenyang, bila kita lapar tu belum pasal itu lah kita lapar. Sebab tu malam kenyang balik lah, double pula dah. Yang ayah lapar balik apa? Nanti malam nanti 7 kali lagi tak ada dia kita kenyang balik kan, mana kita nak lapar dah. Aku pun tahu kita dah kita jauh nak ada. Tapi bila kita dalam masjid tu Tuhan tak kira. Begitu kita pergi ke masjid tu, kita makan macam mana di masjid tu Allah tak kira. Kalau makan dua di masjid ada kira sendiri. Itu yang rancang Allah Ta'ala sangat suka orang tadi ni rancang kepada semua anak Adam ni khusus saya jaga ma'anda kulli masjid wa kulu wa syubu wala tusifu jangan kamu melampau dan membazir dari mana, jangan kamu jadi orang yang tak masuk ke masjid dan makan di masjid. Semua orang yang lari keluar di masjid belajar pun dulu pada masjid apa di masjid. Orang tu dipanggil orang musyrikin, mubadzirin. Orang musyrikin, mubadzirin, dia dah tentu jadi saudara syaitan. Jadi kita kembali pada asas tentang Rasulullah SAW. Siapa yang kembali pada asas tentang Allah ini, itu sangat mengembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cakap itu ialah hanya nak bagi Nabi SAW mengembirakan Nabi. Kita mengembirakan Nabi, kita dapatlah teror. Kalau kita menyakiti Nabi SAW, kita jahil sekali. Syekh ulama ustaz kalau cakap sepatah menyakiti Nabi SAW. Kalau kita dekat Nabi SAW kita boleh tengok
Tengok wajah Nabi, wajah Nabi. Cakap begitu Nabi berkerut. Saya kadang-kadang boleh tengok. Kalau macam nampak benda. Nampak satu benda tadi. Tengok muka Nabi pada jauh kan. Macam-macam Nabi nak kerut muka ni, tak setuju, tak suka. Kita berhenti. Itu kan. Kita tengok itu kan. Macam ujilah lah. Kata apa? Ujilah, tu nak tengok tu. Ini Nabi suka, tak suka ni. Tidak cakap ni, kita dah buat suka lah. Nabi kita cakap, bila cakap Nabi macam Nabi tuan buat muka lah. Tak suka. Kita berhenti. Tak mati bila mereka mari pek. Kita cakap juga, mereka mau turun mau pek pada jauh. Saya tu kena begitu kan. Cakap ni nanti cakap nanti. Itu kan. Jadi bahan buat mana? Semua juga. Begitulah setiap detik saya itu berdepan dengan setiap detik soalan. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم تقبل منكم سبحان الله وبحمده